Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainul Hayat binti Muhammad Fauzi, ESI 202226706. Hari ini saya akan terangkan sedikit tentang hukum mim dan nun bersabdu. Nun dan mim bersabdu ni dia dipanggil sabdu dalam bahasa Melayu. Tapi ada yang panggil dia syidah, tasydid dengan syadah. Bahasa Melayu kebanyakan orang panggil sabdu. Kalau dalam bahasa Arab pula orang panggil harfu gunnah. Harfu gunnah ni dalam bahasa Arab maksudnya huruf dengung. Dinamakan harfu gunnah kerana ianya diambil daripada kitab Sulaiman Al-Jamzuri, iaitu Tuffah Al-Atfal. Kitab tu bernama Tuffah Al-Atfal. Cara bacaan dia kena baca dengung 2 harakat. Ketika wasal tu sambung, dan waqaf tu berhenti. Kalau kita baca waqaf, dalam keadaan waqaf, kena baca juga dalam keadaan 2 harakat. Dengung ataupun gunnah ni adalah suara yang keluar daripada pangkal hidung. Itulah makrasnya. Contoh pertama, inna. Inna ni banyak jumpa dalam Al-Quran. So, hati-hati kalau kita baca, sebab dia kena dengung dalam keadaan 2 harakat. Kalau mim bersabdu pun sama, dibaca dengung juga. Satu cara untuk pastikan cara bacaan tu betul adalah dengan cara menjaga dengung. Bila kita baca Quran ni, kita kena bacalah, kita kan jagalah semua tajwid kita kan. Contohnya dengung lah kan. Lepas tu cara untuk pastikan adanya suara dengung ni, untuk pastikan dengung tu sempurna, ialah dengan melamakan sebutan pada nun dan mim bersabdu tu. Lepas tu hujung lidah akan menekan gusi. Dia menekan gusi depan pada nun bersabdu, dan 2 bibir dirapatkan pada mim bersabdu. Suara dengung pula adalah samalah, kadar 2 harakat. Okey, bagaimana untuk pastikan dengung tu betul? Untuk nun bersabdu, hujung lidah tu hendaklah ditekan pada gusi atas. Kemudian suara tu ditolak ke pangkal hidung. Seperti inna. Mim bersabdu pula, bibir tu kena rapat. Kemudian ditekan suara pada pangkal hidung. Itulah contoh yang betul. Mim ma. Ini contoh yang betul dah. Okay, lepas tu mari kita tengok contoh daripada Al-Quran. Contoh daripada surah An-Nas. Kita ambil daripada surah An-Nas. Okey, yang pertama, min syarril waswasil qannas. Kat sini kita nampak nun bersabdu. Dekat waswasil qannas. Okey, yang kedua, allazi waswisu fi sudurin nas. Ini pun sama juga, ditekan suara dalam kadar 2 harakat pada nun bersabdu tu. Okey, kemudian minal jinnati wan nas. Ini pun sama, ada juga tasydid ataupun sabdu tu. Inilah contoh nun sabdu yang ditekan pada nun sabdu secara 2 harakat dan dengung yang terdapat dalam surah An-Nas. Semua mim dan nun bersabdu memang akan didengungkan dalam kadar 2 harakat. Jadi ia adalah satu tanda untuk kita dapat mengetahui kriteria bacaan dengan betul. Dan tempat yang tak perlu dengung, janganlah kita dengung. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Saflaida binti Muhammad Saleh dari JSI 202226625. Saya akan terangkan sedikit hukum mim dan nun bersabdu dari surah An-Nas ayat 1 hingga 3. Sebagai pengenalan yang umum, hukum mim nun bersabdu ni dikenali sebagai wajib al-ghunnah, yang bermaksud diwajibkan dengung dengan kadar 2 harakat. Maka jelaslah yang bacaan bagi kedua-duanya didengungkan. Hukum ni jatuh bagi setiap huruf mim dan nun yang mempunyai tanda sabdu atau bertasydid. Sebagai contoh yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Dekat kul tu dipercaya secara mutlak sebab ada lam sukun yang bertemu dengan huruf yang bukan lam atau bukan ra. Jadi cara bacaan dia hendaklah jelas atau diizharkan. Dekat a'u itu mad tabi'i kerana ada waw sukun sebelumnya domah, dan cara bacaannya ain dipanjangkan 2 harakat. Qul a'u. Okey, yang ketiga, birabbin nas. Dekat ra dibaca secara tafkhim kerana ra tu berbaris fathah, jadi dibaca tebal. Tebal yang dimasukkan adalah pangkal lidah yang terangkat. Birabbin nas. Dekat nun ada alif bahagian yang belakang tu ada alif lam tu
ada alif lam syamsiah kerana alif lam tu bertemu dengan huruf syamsiah iaitu nun. Jadi cara bacaan alif tu alif lam tu tidak dibaca, jadi dari B terus tekan ke nun. Bi Rabbin Nas. Didengkan dan ditahan selama 2 harakat. Apabila berhenti menjadi mat arid disukun kerana bertemu dengan mat tabi'i dengan huruf yang disukunkan. Okey, ayat yang kedua. Malikin Nas. Dekat alif lam, lepas tu bertemu dengan huruf syamsiah juga nun, perlu didengungkan dan ditahan dan dibaca 2 harakat. Malikin Nas. Untuk ayat yang ketiga juga pun sama juga. Okey, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Natasha binti Afendi. Saya dari kos Diploma Syariah Islamiyah. Nombor metrik DSI 202226324. Di sini saya akan terangkan hukum nun dan mim yang bersabdu atau tasydid. Bab ini sebenarnya mudah saja sebab tak banyak perkara yang kita perlu ingat. Tapi saya akan pertengahkan sedikit beberapa tempat yang sangat kerap kita tersilap dalam membacanya. Terlebih dahulu saya akan bagi tahu lebih detail tentang hukum nun dan mim sabdu ni. Okey. Nun dan mim sabdu ni dikenal dengan melihat pada nun atau mim yang mempunyai tanda sabdu. Tanda sabdu tu macam mana? Tanda sabdu tu dia mempunyai tanda yang macam awan tu. Awan yang 3 tu. Kemudian cara bacaannya kita hendaklah dibaca dengan dengung. Kadar 2 harakat. Sama ada pada keadaan wasal ataupun wakaf. Okey. Kemudian saya akan beri contoh cara bacaannya nun dan mim bersabdu. Okey, untuk nun bersabdu, cara bacaan dia macam ni. An-Nas. Nampak tak? Nun tu kita baca dengung 2 harakat. Suara daripada hidung. An-Nas. Kemudian mim bersabdu. Summa. Mim tu bersabdu kan? So kita baca dengung 2 harakat. Summa. Okey, baik. Macam mana saya beritahu tadi, di sini saya akan sertakan beberapa kesilapan yang sangat-sangat kerap berlaku. Kesalahan ini adalah pada surah-surah lazim, iaitu juzuk 30 lah kan. Jom kita tengok. Saya akan mengambil satu surah, iaitu surah Al-Kawthar. Okey. Okey, untuk surah Al-Kawthar ni banyak jugalah berlaku kesilapan gunnah, hukum gunnah. Tengok pada perkataan yang pertama, ayat pertama dan ketiga dekat perkataan inna. Nampak? Kadang-kadang kan saya pernah dengar lah beberapa orang baca, dia tak dengungkan inna tu, dia baca inna, dia tak ada dengung. Kemudian saya akan beri satu contoh bacaan Syekh Mishari untuk korang dengar baik-baik cara bacaan gitu. Kita tengok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Okey. Dekat situ pun dibaca dengan menekan sedikit suara dan dengung. Kadar 2 harakat pada perkataan inna. Okey. Baiklah, sampai sini je untuk hukum gunnah ni. Okey, tolong perhatikan baik-baik ya bacaan
kalian semua pada surah-surah yang kita dah bincang dalam tajuk ni. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Hamudah binti Abu Samah daripada kos Diploma Syariah Islamiyah. Nombor matrik saya DSI 2022266631. Saya akan membentangkan dan menerangkan tentang Nun dan Mim bersabdu dan cara bacaannya. Sebelum kita nak baca, kita harus mengenali bacaannya, bukan? Jadi, jom. Apakah hukum dan bagaimana cara untuk membaca ayat yang mengandungi Nun bersabdu dan Mim bersabdu, iaitu bersyaddah? Hukumnya wajibal unnas. Nun dan Mim syaddah, kedua-dua keluar pada pangkal hidung. Cara bacaannya, dengung dengan 2 harakat. Dengung adalah suara yang terhasil daripada pangkal hidung. Apabila menekan suara pada pangkal hidung, akan adanya dengung. Tunggu apa lagi? Jom kita lihat ayat Al-Quran yang mempunyai Nun syaddah dan Mim syaddah ini. Yang pertama dahulu, contoh ayat Nun syaddah. Nun syaddah mestilah ditekan pada gusi atas, kemudian suara ditolak ke pangkal hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Contoh ayat Min syaddah. Min syaddah haruslah bibir perlu dirapatkan, kemudian ditekan suara pada pangkal hidung.